لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah yang dianjurkan oleh Nur Islam Academy, yang mana insya-Allah hari ini kita nak membaca kitab Nihayatul Alam karya Syekh Muhammad Al-Arifi, yang mana insya-Allah hari ini kita cuba untuk membaca bab yang ke-93 dulu, ya, iaitu Kalamus Syajar. Kalamul Hajar nusratan lil muslimin, qitalul muslimin lil yahud. 93, 94 dan 95. Syekh menggabungkan 3 bab di satu tempat kerana hadisnya adalah hadis yang sama. Semuanya merujuk kepada hadis yang sama, yang bermakna Kalamus Syajar, yang mana di akhir zaman nanti yang merupakan petanda kiamat apabila pokok berkata-kata. Kalamus Syajar wa kalamul hajar, batu juga berkata-kata. Nusratan lil muslimin, sebagai membantu kepada orang-orang Islam, dan qitalul muslimin lil yahud. Qitalul muslimin, orang-orang Islam akan berperang dengan orang-orang Yahudi. Ini bab yang ke-93, 94 dan 95. Kata Syekh, wa hadzal qital sayahdutsu akhir az-zaman. Peperangan ini akan berlaku pada akhir zaman, yakni sebelum daripada kiamat. Fayantasirul muslimun, orang-orang muslim akan menang. Fayantiqu syajar wal hajar qailan, dan pada waktu itu pokok dan batu akan berkata, ya muslim, wahai muslim, ya abdallah, wahai hamba Allah, hadza yahudi warai, ni ada Yahudi belakang aku, ta'al faqtulhu, marilah bunuh dia. Fasyajar wal hajar yata'atafu ma'al muslimin ta'yidan lahum wa nasran minallahi azza wa jal. Pada waktu itu dia kata, pokok dan batu, ya, mengasihi, macam seolah-olah macam memberi kasih sayang kepada orang Islam kerana nak membantu orang Islam, dan ia merupakan pertolongan daripada Allah azza wa jal. Syekh membawakan satu riwayat An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuqatilukumul yahud fatusallituna alaihim hatta yaqul al-hajar ya muslim hadha yahudi warai faqtulhu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang bermaksud daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yahudi akan memerangi kamu. Mula-mula tadi mungkin ada yang macam berkeruk-keruk dahi, macam mana pula pokok boleh suruh orang Islam bunuh Yahudi tiba-tiba ni? Kan? Adakah ini sumber keganasan?
kita kata tak. Ini bukan sumber keganasan. Sebaliknya ini merupakan, kata orang Arab, riddatul fi'il, yang merupakan reaksi kepada apa yang telah dilakukan oleh orang Yahudi. Kerana orang Yahudi di akhir zaman, mereka yang akan memerangi orang Islam. Dan mungkin di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar hadis ni daripada Nabi, mereka tak dapat nak bayang. Mereka tak dapat nak gambar apakah yang dimaksudkan dengan orang Yahudi akan perangi kamu. Kerana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi berada dalam keadaan yang lemah. Orang Yahudi ni dihalau saja. Bahkan kalau kita pergi kepada zaman yang kemudian sikit daripada itu, mereka akan dapati orang-orang Yahudi ni bukanlah satu bangsa yang kuat, kerana mereka adalah golongan minoriti. Di zaman pertengahan, mereka ditindas, tidak disukai oleh orang-orang Eropah. Bahkan kita tengok kita panggil apa, Hitler juga membantai golongan Yahudi, dan mereka canang-canang pada hari ini Holocaust, seolah-olah Holocaust ni satu pembantaian umat yang tidak pernah berlaku sebelum daripada ini dan selepas daripada ini. Mereka dibunuh, mereka ditindas. Pada zaman Islam, Islam tidak menindas mereka. Islam menghalau mereka, memerangi mereka apabila mereka melanggar perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjanji ingin setia dan taat kepada pemerintah Madinah pada ketika itu, tetapi mereka buat pengkhianatan, ingin membunuh Nabi SAW, ingin memerangi Nabi dengan orang Quraisy, maka sebab itu mereka dihalau. Sebahagian mereka ditawan, diperangi. Tapi di akhir zaman Nabi SAW kata, tuqatilukumul yahud. Mungkin pada zaman sahabat mereka tak boleh nak bayang, macam mana pula Yahudi boleh perangi kita, sedangkan mereka ni telah pun tewas di zaman Nabi SAW. Tapi hadis ini mereka tetap riwayatkan, kerana mereka percaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka percaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka riwayatkan hadis ini. Mereka riwayatkan hadis ini, dan hari ini kita tengok bagaimana orang Yahudi begitu sombong, bagaimana orang Yahudi begitu bongkak ketika menjajah negara Islam Palestin, sehingga kan orang Palestin dibunuh, darah-darah orang Palestin ditumpahkan tanpa ada rasa belah kasihan daripada orang Yahudi. Tapi kalau orang Yahudi yang terbunuh, satu orang daripada Yahudi terbunuh, bising satu dunia. Kenapa jadi begitu? Kerana media milik mereka. Media banyak yang pro mereka. Tetapi ribuan orang Islam mati, seolah-olah dunia tak pernah menghargai nyawa orang Islam. Dan Nabi SAW memberikan janji kepada orang Islam. Kita sebagai orang Islam, kita beriman dengan hadis ni, yang mana Nabi SAW kata, Yahudi akan memerangi kamu. Tuqatilukumul yahud, tuqatilukumul yahud, Yahudi akan perangi kamu. Jadi kalau kamu balas balik dengan pembunuhan, itu bukan sumber keganasan. Sebaliknya itu merupakan reaksi. Apabila ada orang perangi, maka kita juga akan mempertahankan diri. Maka Nabi SAW mengatakan, fatusallituna alaihim, kamu akan menguasai mereka, kamu akan tewaskan mereka, hatta yaqul al-hajar, sehingga pada waktu itu batu akan bercakap, ya muslim, wahai muslim, hadha yahudi warai faqtulhu, ni Yahudi ada belakang aku ni, mari datang bunuh dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa kalamu syajar wal hajar min asyrati sa', kata Syekh. Bercakapnya pokok, bercakapnya batu pada waktu tersebut termasuk dalam tanda-tanda kiamat. Illa syajaratal gharqad, kecuali pokok gharqad. Pokok gharqad ada dalam gambar yang dikongsikan oleh admin tadi. Admin ada kongsikan gambar pokok gharqad, yang mana kalau Yahudi menyorok di belakang pokok gharqad ni, pokok gharqad ni tak bercakap.
innahu min syajaril yahud, kerana pokok gharqad ni adalah pokok Yahudi. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Imam Muslim meriwayatkan, fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud fayaqtuluhum al-muslimun hatta yakhtabi al-yahudi min wara'il hajar wasyajar fayaqulu al-hajar afayaqul al-hajar wasyajar ya muslim ya abdallah hadha yahudi khalfi ta'al faqtulhu illa al-gharqad fa innahu min syajaril yahud. Yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'ah, tidak akan terjadinya kiamat, tidak akan berlakunya kiamat, tidak akan bangkitnya hari kiamat, hatta yuqatilal muslimun al-yahud, sehingga orang muslim akan berperang dengan Yahudi, sehingga orang muslim akan memerangi Yahudi di akhir zaman. Ini yang saya ingat, di zaman ni kita mungkin tak pelik sangatlah. Sebab hari ini memang orang Islam yang berada di Palestin sedang berperang dengan Yahudi. Sedang berperang dengan Zionis, yang mana kita yakin dan percaya lambat laun kemenangan itu akan menjadi milik Islam. Seperti mana kata Ibnul Jauzi dalam Saidul Khatir, dia mengatakan orang yang menentang kebenaran ini, dia mention tentang ahli bid'ah, dia kata mereka itu jauhlah, tetapi ahli haq akan tetap menang. Mungkin Allah Ta'ala takdirkan mereka yang tidak berada di atas kebenaran itu akan menang seketika, tetapi kemenangan itu tidak akan bertahan lama, akan tewas juga akhirnya. Akan tewas juga akhirnya, yang mana kemenangan yang sebenar akan kembali kepada Islam. Dan apabila peperangan itu berlaku, dan kita melihat hari ini peperangan itu sedang berlaku, cuma belum muncul lagi tanda akhir zaman yang Nabi SAW sebutkan, belum muncul lagi tanda kiamat yang Nabi sebut dalam hadis ni, sehingga apabila peperangan itu berlaku, orang-orang Islam akan betul-betul berperang dengan Yahudi, dan orang Islam berjaya mengalahkan Yahudi, hatta yakhtabi al-yahudi min wara'il hajar awi syajar, sehingga kan satu orang Yahudi akan menyorok di belakang batu, akan menyorok di belakang pokok. Ada Yahudi sebab nak menyelamatkan diri akan menyorok di balik batu dan menyorok di balik pokok. Fayaqul al-hajar wasyajar, maka pada waktu fayaqulul hajar wasyajar, maka pada ketika itu batu ataupun pokok akan bercakap, ya muslim, wahai muslim, ya abdallah, wahai hamba Allah, hadha yahudi khalfi, ni Yahudi ada belakang aku, ta'al faqtulhu, marilah bunuh dia, kerana kamu dalam peperangan waktu ni, datang bunuh dia, illa al-gharqad, kecuali pokok gharqad, fa innahu min syajaril yahud, kerana pokok gharqad ni daripada pokok Yahudi. Dan dikatakan pada hari ini, sememangnya pokok gharqad ini ditanam banyak di negara Israel. Ditanam secara meluas di negara Israel. Kerana apa? Kerana mereka seolah-olah percaya. Seolah-olah macam percaya yang pokok ni akan memberikan perlindungan kepada mereka. Orang Yahudi ni macam percaya pula kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma mereka takabur, mereka tak nak terima dakwah Nabi. Okey. Apa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni? Ataupun kita baca dulu riwayat-riwayat yang ada. Kemudian kita ambil faedah daripada riwayat ni ataupun hadis ni. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebut, la taqumu sa'ah hatta tuqatilul yahud hatta yaqul al-hajar wara'u yahudi ya muslim hadha yahudi wara'i faqtulhu. Ini riwayat Bukhari. Dalam riwayat ini disebut tidak akan bangkitnya kiamat sehingga kamu semua, yakni orang muslim, akan memerangi Yahudi, sehingga batu yang
Mana batu tu belakang dia ada Yahudi, dia akan kata ya Muslim, wahai Muslim, hadha Yahudi warai, ni Yahudi belakang aku, faqtulhu, bunuhlah dia. Mungkin ada di kalangan kita yang bertanya, kan, cakap ni macam mana? Macam mana pokok boleh bercakap? Macam mana batu boleh bercakap? Sedangkan pokok dengan batu ni mana ada kotak suara? Sedangkan pokok dengan batu ni mana ada kerongkong? Mana ada lidah? Mana ada bibir nak bercakap? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita berbicara tentang isu yang ghaib, yang kita tak tahu, dan kita sedang berbicara tentang kemampuan kuasa Allah Azza wa Jal. Sebagai mukmin, bila hadis ni sahih, Nabi kata pokok akan bercakap, batu akan bercakap, kita percaya dan terima. Memang dia akan bercakap dengan kuasa Allah. Kerana kita juga percaya di hari akhirat nanti, mulut kita akan bercakap. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari tersebut, yakni pada hari kiamat nanti, kami akan tutup mulut mereka, yakni mulut-mulut manusia. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka akan bercakap dengan kami. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka akan menyaksikan apa yang tangan cakap. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka usahakan di atas muka dunia dulu. Jadi kalau tangan nak bercakap, tangan bercakap macam mana? Kaki nak jadi saksi, kaki nak jadi saksi macam mana? Tak ada mulut, tak ada bibir, tak ada lidah, tak ada kerongkong, tak ada anak tekak, tak ada anak lidah. Ini semua adalah benda ghaib yang Allah Azza wa Jalla bagi tahu kat kita, bukan untuk kita tanya bagaimana, tetapi untuk kita beriman dengannya. Sebab itu kata Syekh, wa takallumu syajari wal hajari haqiqatan, bercakapnya pokok dan batu tu bercakap hakikat sebenar, betul-betul cakap. Li'anna Allah qadirun ala intaqil jamadat, kerana Allah Azza wa Jalla maha berkuasa untuk menjadikan benda-benda jamat, menjadikan benda yang tak hidup ni bercakap. Wahiya min alamati qurbi sa'ah, dan ia termasuk dalam tanda-tanda dekatnya kiamat. Kalau benda ni pun, ni saya nak masuk sikit. Kalau benda yang berkaitan dengan makhluk pun kita tak tahu bagaimana pokok nak bercakap, bagaimana batu nak bercakap, bagaimana mulut nak bercakap. Ni semua makhluk, kita tak mampu nak bayang. Apatah lagi sifat Tuhan. Bila Tuhan kata dia bercakap, dia berkata-kata. Bila Tuhan kata dia berkata-kata, maka kita juga terima. Tanpa kita membagaimanakan, tanpa kita berfikir macam mana dan macam mana. Kerana ia adalah sifat zat yang kita tak pernah tengok. Satu zat yang tak sama dengan zat makhluk. Makhluk dengan makhluk pun kita tak mampu nak fikir kadang-kadang bagaimana. Apa yang ada dalam syurga, Tuhan kata tak pernah terlintas dalam jiwa manusia. Apatah lagi sifat Tuhan, yang mana zatnya pun kita tak pernah tengok dan tak pernah tahu. Jadi sebab itu Ahli Sunnah wal Jamaah dalam membicarakan tentang sifat Tuhan, mereka terima. Mereka terima maknanya dan tidak berfikir tentang kaifiatnya. Seperti mana Imam Malik pernah ditanya, bagaimana Allah Azza wa Jalla itu meninggi di atas arasnya, beristiwa di atas arasnya? Imam Malik jawab dengan satu jawapan yang clear. Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu telah diketahui. Wal kaifu ghairu ma'qul. Bagaimana tu kita tak pernah difikirkan. Was-su'alu awal imanu bihi wajib, beriman dengannya wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. Bertanya bagaimana dan bagaimana itu adalah bid'ah, kerana ia tidak pernah ditanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di zaman sahabat. So apa faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ni, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian? Yang pertama, riwayat-riwayat yang bercerita
tentang kita akan merupakan tanda mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu 1400 tahun dulu, yang mana kita akan berperang dengan Yahudi. Mungkin pada waktu Nabi menyebutkan hadis ni orang Yahudi lemah. Mungkin waktu diriwayatkan hadis ni orang Yahudi sedang berjiran dengan orang Islam. Orang Yahudi sebelum daripada munculnya Zionis, mereka hidup aman damai dengan orang Islam dan juga orang Kristian di Baitul Maqdis. Sehingga apabila munculnya Zionis barulah ada masalah, sehingga orang Islam ditindas. Jadi ini merupakan tanda mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Azza wa Jalla bagi tahu dia sebahagian daripada perkara ghaib yang akan berlaku pada akhir zaman, dan kita dah tengok dah mukadimahnya pada zaman ini. Kita berperang dengan orang Yahudi. Orang Palestin mempertahankan harta benda mereka, mempertahankan maruah mereka, mempertahankan agama mereka daripada direntap oleh orang-orang Yahudi. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis nak bagi tahu kat kita, bila dekat-dekat nak berlakunya kiamat, perkara-perkara pelik dan ajaib akan berlaku. Dan kita ni, kalau jenis rajin menuntut ilmu, kita akan bersedia. Kita akan bersedia. Bila Nabi SAW kata pokok akan bercakap, batu akan bercakap, maka kita akan terima. Bila kita ada ilmu, kita boleh membezakan yang mana satu yang berada di atas kebenaran, yang mana satu yang berada di atas kebatilan, yang mana satu diberikan bantuan oleh Allah Azza wa Jal, yang mana satu membawa sihir untuk ditolak. Bukan semata-mata benda ajaib itu akan menjadikan kita terima kebenarannya. Kerana Dajjal juga membawa perkara ajaib. Kerana Ya'juj dan Ma'juj mempunyai kemampuan yang ajaib. Tapi orang yang berilmu, orang yang mentelaah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dapat pastikan, akan dapat bezakan yang mana satu keajaiban yang Allah Ta'ala berikan kepadanya untuk membantu agama, mana satu keajaiban yang Allah Ta'ala berikan untuk kita berhati-hati dan berjaga-jaga supaya kita tidak terpesona dengannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu satu berita gembira. Apa dia? Di akhir zaman nanti kita akan berperang dengan orang Yahudi dan kita akan menang. Hari ini kalau kita tengok orang Islam ditindas di Palestin. Orang Islam rumah mereka dirampas di Palestin. Kita sedih tengok dan kita tak mampu dah buat apa-apa pun. Kerana mereka ni mempunyai pengaruh yang besar. Orang-orang Yahudi mempunyai pengaruh yang sangat besar. Kuasa-kuasa besar. Bersama dengan mereka menjaga kepentingan mereka. Tapi hadis ini menjadikan kita memberikan kita satu motivasi dan semangat untuk bertahan. Untuk kekal membantu orang Palestin dengan apa cara sekalipun, supaya orang Palestin kekal mempertahankan agama mereka, mempertahankan bumi suci tersebut, sehingga datang kepada mereka itu bantuan Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, hadirin mukminin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, di antara faedah hadis ni juga Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kita berita gembira. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak akan lenyap dan akan kekal sehingga sebelum kiamat. Maksudnya sehingga hari kiamat berlaku, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kekal. Kita ada syariat-syariat yang terdahulu. Ada syariat Nabi Musa, ada syariat Nabi Ibrahim, ada syariat Nabi Isa, tetapi syariat ni Allah Taala takdirkan untuk tidak kekal. Allah Ta'ala takdirkan untuk tidak kekal. Kenapa tak kekal? Kerana Nabi yang membawa syariat ini diutuskan untuk tempoh masa yang tertentu sahaja. Bila Allah Ta'ala hantar Nabi Musa alaihi salam
maka dia ada tempoh limit dia. Habis tempoh limit, maka turun syariat yang baru. Dan sebahagian besar daripada rasul-rasul, bahkan boleh kita katakan selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala hantar mereka ni, Allah Taala utuskan mereka ni ada tempoh limit waktu dia, dan pada kaum-kaum yang tertentu sahaja. Sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan, yang mana nabi kita ni keistimewaan dia Allah Taala utuskan kepada semua bangsa. Allah Taala hantar kepada manusia dan jin. Allah Taala hantar sebagai penutup, dan tidak akan lenyap syariat ini sehinggalah ke akhir zaman, sehinggalah berlakunya kiamat. Jadi sebab itu kita jangan risau. Kita buat kerja kita, kita teruskan dakwah kita, insya-Allah agama ini, syariat ini Allah Azza wa Jalla akan pelihara. Mungkin ada di kalangan kita yang kadang-kadang risau, yang kadang-kadang takut. Kenapa takut? Kenapa risau? Dia kata LGBT makin berleluasa. Kan? Tuan-tuan, dekat barat sekarang ni, mereka sedang giat mempromosikan LGBTQ. Kan? Lesbiannya, gaynya, bisexualnya, transgendernya. Bahkan sekarang ni, oleh kerana nak menjaga hati golongan transgender, mereka cuba untuk mengubah definisi gender. Mereka cuba nak ubah takrifan lelaki dan perempuan. Dulu kalau kira apa itu lelaki, mereka akan kata lelaki ini yang mempunyai organ kemaluan lelaki, ataupun yang mempunyai kromosom XY. Apa itu perempuan? Yang ada anggota perempuan, ataupun yang mempunyai kromosom XX. Hari ini sebab nak jaga hati golongan transgender yang lahir sebagai lelaki tapi nak jadi perempuan, ataupun lahir sebagai perempuan nak jadi pengkit, mereka ubah. Mereka kata sekarang ni ada sebahagian negara barat tak letak jantina pada ID. Kat sini kita panggil IC lah kan. Tak letak jantina pada IC kanak-kanak. Dia boleh tentukan jantina dia sendiri. Walaupun dia tu mempunyai anggota kelamin lelaki, tapi dia boleh pilih untuk jadi perempuan. Pelik. Orang jadi macam, masyarakat kita mungkin kata, oh ini bahaya. Mereka telah mempromosikan gay dan lesbian. Kita kata ya, kita tak setuju. Kita marah. Kita akan bantah. Tetapi tuan-tuan, Allah Ta'ala akan jaga syariat ni. Kita buat kerja kita, dan insya-Allah kita yakin kemenangan syariat Islam ini akan datang. Bahkan saya katakan, apa yang dilakukan oleh barat sekarang ni sebenarnya akan menghancurkan diri mereka sendiri. Mereka promosikan lesbian, mereka promosikan gay, mereka promosikan bisexual. Ini semua menjadi punca kepada penyebaran penyakit AIDS, HIV dan sebagainya, dan mereka akan menyebabkan keturunan orang-orang Eropah dan orang-orang Amerika akan berkurangan. Ya. Keturunan mereka akan berkurang. Mungkin akan kurang 50%, mungkin kurang lagi. Sebab apa? Sebab lesbian mana ada boleh mengandung? Gay mana ada boleh mengandung? Jadi ini semua merupakan pintu kerosakan yang akan melemahkan golongan barat. Mungkin kita akan tengok kesannya 20 tahun akan datang. Kita akan tengok insya-Allah. Tuan-tuan mak, apa yang saya sebut ni mudah-mudahan Allah Taala kabulkan hasrat kita melihat tamadun barat ni makin lama makin melemah. Baik. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini, kamu akan berperang dengan orang Yahudi. Kamu tu siapa? Kamu tu orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Jadi di akhir zaman nanti kena pastikan kita bersama dengan saf orang Islam. Kena pastikan kita berada pada kumpulan orang Islam. Jangan sampai kita tertinggal. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima, ya.
Bila Nabi SAW menyebutkan, pokok tu akan bercakap, batu tu akan, ya Muslim, ya Abdallah. Maksudnya, nak jadikan diri kita ni menang lawan Yahudi, nak jadikan diri kita ni dibantu oleh pokok dan juga batu, tak ada cara lain melainkan kena kembali kepada agama semula. Sebab itu hadis ni sebut ya Muslim, wahai Muslim. Dia tak panggil Melayu, Arab, Jawa, Banjar. Dia tak panggil yang tu. Dia panggil Muslim. Kerana mulianya kita dengan Islam. Seperti mana kata Umar ibn al-Khattab, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam. Kita adalah satu kaum yang Allah Ta'ala muliakan kita dengan Islam. Orang-orang Arab pada zaman itu, orang-orang Arab ni, sebelum daripada kedatangan Islam, mereka tak ada apa-apa. Miskin, duduk di padang pasir, jaga kambing, minum susu, makan tamar. Tak tahu apakah itu tamadun. Tetapi bila Islam datang, mereka menerima Islam. Akhirnya orang Arab, daripada tak tahu apa-apa, daripada duduk di padang pasir yang tidak ada tamadun, tiba-tiba Arab telah menjadi satu bangsa yang menguasai tamadun dunia. Arab telah menjadi satu bangsa yang menjadi ketua sehingga robohnya tamadun yang pernah dibina di Rom dan juga Parsi. Maka sebab itu tuan-tuan, cara nak menang lawan Yahudi, dia tak boleh dengan cara lawan dia dengan bangsa. Tak boleh. Tak boleh nak lawan dia dengan daerah negara. Tak boleh. Mesti lawan dia dengan akidah. Jadi sebab itu ada satu orang ulama, Abul Hasan Ali An-Nadwi. Dia ni ulama daripada India, pemikir hebat. Orang tanya dia, ataupun saya tak pasti sama ada orang tanya dia, saya lupa dah, baca lama dah. Dia sendiri bertanya, kenapa zaman dulu Islam boleh menguasai tamadun dunia, hari ni tak boleh, sedangkan kita pernah menguasai dunia dulu. Hebat kita kuasai dunia ni, hebat kita bina tamadun ni. Kenapa kita tak boleh buat pada hari ni, pada waktu ni? Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, dia berikan satu analogi. Dia kata, Islam yang ada pada hari ini sama seperti tugu patung seorang perwira di zaman silam yang dah mati. Itulah ibarat orang Islam hari ini, yang apabila bercerita tentang tamadun Islam, mereka akan berbangga dengan tamadun yang pernah dibina oleh kerajaan Bani Umayyah. Tamadun yang telah dibina, yang pernah dibina oleh kerajaan Abbasiyah. Tapi mereka tak cuba untuk mengembalikan benda itu. Mereka tak cuba untuk mengembalikan kemegahan tamadun yang pernah terbina itu. Mereka hanya berpada dengan bercerita tentang suatu benda yang telah lepas. Ibaratnya seperti tugu seorang pahlawan yang hebat, yang handal, tapi dia tugu. Dia dah tak ada. Sebelum ni memang dia hidup. Dia hebat, dia agung, dia dahsyat. Tapi dia adalah tugu sekarang ni. Yang mana datang seekor burung, hinggap dekat dia, hinggap dekat tugu tu, dan burung tu berak kat tugu tu. Walaupun tugu tu tugu seorang tokoh yang hebat di zaman dia, tapi sekarang tugu tak boleh buat apa-apa dah. Sebab apa? Sebab dia tugu, dia patung, dia tak boleh bergerak. Datang burung yang kecil pun berak, dia hanya boleh menerima je tarik burung tu. Dia hanya terima je kekotoran tu. Sebab apa? Sebab burung tu walaupun kecil, dia adalah burung yang real. Dia adalah burung yang hakikat. Betul-betul menjadi burung. Sedangkan tugu tu
Dia tak jadi tokoh, dia hanya jadi tugu. Orang Islam kalau nak kembalikan kemegahan Islam, kena kembali pada agama balik. Kena kembali pada agama balik. Hari ini yang menjadi masalah, apabila orang-orang yang nakkan kepada kemajuan, mereka imitate, mereka tiru, mereka nak cari kemajuan melalui acuan barat. Yang mana hari ini kita lihat barat dah hancur dah. Tamadun fizikal yang dibina oleh barat, yang berteraskan kepada hedonism, yang tidak berteraskan kepada agama, semua ini tidak akan bertahan lama dan tak lama lagi mereka akan sendiri hancur. Hadirin mukminin rahmati Allah sekalian, ini apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kena percaya. Kerana hadisnya sahih. Ya, pokok batu akan bercakap secara hakikat untuk bantu kita di akhir zaman nanti. Tapi nak kena jadi muslim betul-betul. Macam mana nak jadi muslim betul-betul? Kena kembalilah kepada Quran dan Sunnah. Kena tengok Allah Ta'ala kata apa, Nabi kata apa. Kena tengok yang tu dulu. Kerana tidak ada benda lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kita melainkan dua benda penting lah. Kan? Okey. Kita tengok kepada riwayat yang berikutnya. Wa an Nahik ibni Suraim radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tuqatilunna al-musyrikin hatta yuqatila baqiyatakum hatta yuqatila baqiyatukum ad-dajjal ala nahril urdun antum syarqiyuhu wa hum gharbiyuhu. Qala Nahik bin Suraim wala adri aina al-urdun yawma idin. Ini riwayat yang menyebutkan tentang Urdun, tempat saya belajar dulu lah. Okey. Maksudnya daripada Nahik bin Suraim radhiyallahu anhu, dia mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh-sungguh kamu akan berperang dengan orang musyrikin. Sungguh-sungguh kamu akan berperang dengan orang-orang yang tak bertauhid, sehingga saki-baki kamu akan memerangi Dajjal di atas Nahril Urdun, di atas sungai Urdun, sungai Jordan. Kamu berada di bahagian timurnya dan dan mereka berada di bahagian baratnya. Kata Nahik bin Suraim, aku tak tahu Jordan tu kat mana pada waktu. Tapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hadis ni merupakan hadis yang tidak kuat. Sanad dhaif. Di sana ada perawi yang namanya Muhammad bin Aban Al-Qurashi. Al-Zahabi dalam Al-Mizan mengatakan Abu Dawud dan Ibnu Ma'in mendhaifkannya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan dia bukanlah seorang perawi yang kuat. Okey. Dan Ibn Hajar juga bersetuju. Ya. Ibn Hibban juga mendhaifkan perawi yang bernama Muhammad bin Aban ni, sehingga Al-Imam Ibn Hibban mengatakan kana mimman yuqallibul akhbar walahul wahmul kathir fil athar. Dia merupakan orang yang suka membolak-balikkan khabar dan dia mempunyai kesilapan yang banyak dalam periwayatan hadis. Tapi Haytami biasalah dalam Majma' Zawaid, Haytami kata hadis ni diriwayatkan oleh Tabrani dan juga Bazzar, yang mana perawi Bazzar itu thiqat. Tetapi riwayat ini sebenarnya tidak sahih kerana ada perawi yang saya sebut tadi, Muhammad bin Aban Al-Qurashi. Walaupun begitu, kita boleh ambil jadikan sebagai tarhib, sebagai satu orang kata apa, peringatan, yang mana di kawasan Syam ini memang akan berlaku pertembungan di antara penyokong yang berada di barisan Nabi Isa alaihi salam dan penyokong yang berada di barisan Dajjal. Nabi Isa itu sendiri akan bunuh Dajjal di daerah Syam. Di daerah Syam. Okey. Kita pergi kepada bab yang berikutnya, iaitu bab yang ke-96. Yahsirul Furat
an jabalin min dhahab. Di akhir zaman Nabi SAW kata, Sungai Furat ni akan surut dan akan keluar bukit daripada emas. Kata Syekh, Nahrul Furat ma'ruf. Sungai Furat ni memang diketahui. Wa huwa kathirul ma. Sungai Furat ni air dia memang banyaklah. Wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna min alamati sa'ah ay yahsir al-Furat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan di antara tanda-tanda akhir zaman nanti, tanda-tanda kiamat nanti, Sungai Furat ni akan surut, akan kering. Wa yataghayyara majrah. Aliran air itu akan berubah. Fayastabinu linnas. Maka pada waktu itu akan muncul satu bukit daripada emas. Fayaqtatiluna alaih. Mereka akan berperang kerana nakkan emas tu. Fayuqtalu unasun kathir. Maka akan dibunuh ramai manusia. Hanya semata-mata kerana inginkan emas, bukit emas tu sendiri. Mereka berebut. Yang mana Nabi SAW menyebutkan, وَقَدْ حَذَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ حَضَرَهُ عَنِ الْأَخْذِ مِنْهُ خَشْيَةَ الْفِتْنَةِ أَوْ وُقُوعَ الْمُقَاتَلَةِ بِسَبَبِ. Nabi SAW memberikan ancaman. Nabi memberikan amaran. Siapa yang menghadirinya, siapa yang nampak ada bukit emas dekat Sungai Furat tu, Nabi beri amaran, jangan ambil. Kerana bimbang berlakunya bencana, berlakunya kepergaduhan besar, ataupun berlakunya peperangan disebabkan oleh itu. Okey? Kenapa Nabi tak bagi? Pertama kita tengok hadis dulu. Okey. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'a hatta yahsira al-Furat an jabalin min dhahab yaqtatilu an-nasu alayhi fayuqtalu min kulli mi'atin 99 wa yaqulu kullu rajulin minhum la'alli akunu ana alladhi anju. Hadis riwayat Muslim yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan bangkitnya kiamat sehingga Sungai Furat menjadi surut, Sungai Furat menjadi kering, sehingga munculnya bukit daripada emas. Sehingga munculnya bukit emas. Bukan bukit tu jadi emas, bukit emas muncul. Macam mana bukit tu boleh muncul? Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Tapi di akhir zaman, zahirnya emas betul lah. Ada orang dia cuba untuk takwil, dia kata mungkin emas ni emas hitam yang bermaksud petrol. Kita kata tak tahu. Nabi SAW sebut dengan bahasa yang jelas, bukit daripada emas. Emas tu emas betul. Zahab, zahab. Kalau petrol Nabi panggil, dalam bahasa Arab dia panggil naft. Tapi ni zahab, emas, emas kuning. Yang mana manusia berperang kerana nak dapatkan emas. Peperangan yang akan berlaku kerana berebut emas tu, Nabi kata, punya dahsyat peperangan tu, setiap daripada 100 orang, setiap 100 orang akan terbunuh 99 orang. Daripada 100 itu 99 akan terbunuh. Dan setiap daripada mereka menyebut, mudah-mudahan aku selamat. Walaupun dia tengok dah mati ramai, dia tetap nak pergi juga, nak pergi ambil. Sebab dia kata apa? Mungkin aku selamat, mungkin aku berjaya. Okey. Dalam riwayat yang lain Nabi sebut, faman hadarahu fala ya'khudh minhu syai'ah. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang pergi tengok bukit emas tu muncul apabila air Sungai Furat ni surut, Nabi kata jangan ambil sesuatu pun daripada emas tu, biarkan. Ibnul Malak dalam kitab dia Syarah Masabihis Sunnah menyebutkan
Dia kata, bila Nabi kata siapa yang mendatangi, siapa yang nampak bukit emas tu muncul jangan ambil. Kenapa Nabi larang? Mungkin harta tersebut ialah harta yang terhasil daripada harta rampasan. Harta yang dirampas daripada mana orang yang tak diketahui. Kamu jangan ambil, bukan kamu punya. Maka diharamkan untuk kita ambil itu harta orang. Ataupun boleh jadi Nabi SAW memang tak bagi, bukan kerana dia harta orang, tetapi kerana dia tak nak berlakunya, Nabi SAW tak nak berlakunya peperangan, kematian lebih besar. Dan pemimpin boleh memberi nasihat kepada rakyat, jangan buat benda yang boleh membawa kepada kerosakan yang lebih besar. Ya? Baik. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala la yazalu an-nas mukhtalifatan a'naquhum fi talab ad-dunya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yushiku an yahsira al-furat an jabalin min dhahab fa idza sami'a bihi an-nas saru ilayhi fayaqulu man 'indahu la in tarakna an-nas ya'khuduna minhu la yadhhabanna bihi kulluh. Qala fayaqtatiluna alayhi fayuqtal min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. Hadis riwayat Muslim yang bermaksud Ubay bin Ka'ab kata, Ubay ni sahabat Nabi SAW, dia kata apa? Dia kata manusia ni tengkuk mereka berbeza-beza dalam nak mencari dunia. Maksudnya mereka mempunyai kecenderungan yang berbeza-beza dalam nak mencari habuan dunia. Sedangkan aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, hampir zaman di mana sungai Furat akan surut, akan muncul bukit daripada emas. Dan apabila manusia mendengar munculnya gunung emas, bukit emas di sungai Furat, mereka akan berjalan pergi ke arah sungai Furat tersebut untuk ambil emas lah. Dan orang yang berada di sisinya akan cakap, kalau kita tinggalkan manusia mengambil emas-emas yang berbentuk bukit ni, mereka akan bawa semua, habis semua. Dan mereka akan ambil bagi licin. Nabi SAW kata, mereka berperang untuk mendapatkan emas tersebut. Mereka berbunuh-bunuhan untuk mendapatkan emas tersebut. Dari setiap 100 orang, 99 akan meninggal dunia. 99 akan terbunuh. Sebab apa terbunuh? Sebab berebut emas tu. Syekh kata apa? Syekh kata, wa ma'na inhisarihi inkishafu. Yang dimaksudkan dengan sungai itu surut, ialah sungai itu akan surut air dia, akan terzahirnya bukit emas. Dan itu adalah bukit emas yang betul-betul, kata Syekh. Ya. Boleh jadi disebabkan, surut tu boleh jadi disebabkan aliran air itu diubah. Boleh jadi. Boleh jadi juga emas tu merupakan daripada dalam bumi. Boleh jadi juga bukit ni asalnya emas, tapi telah diliputi dengan tanah jadi orang tak nampak. Jadi bila mana aliran air itu diubah, maka Allah Ta'ala jadikan itu penyebab untuk bukit itu muncul balik, bukit emas tu. Tapi sekarang kita tak tahu kat mana. Cuma hari ini sememangnya sungai Furat ni masih lagi ada air, tapi sungai Furat yang melalui kawasan Syria sudah makin surut. Kenapa makin surut? Dikatakan kerana munculnya empangan-empangan yang empang air itu. Jadi disurutlah. Ya? Maka sebab itu kata Syekh, wa ala man hadarahu alla ya'khudha minhu syai'a. Siapa yang hidup di zaman tu nampak ada emas di situ, dia pergi situ, jangan ambil. Khasyatal fitnah wa safkad dima. Kerana khasyatal fitnah wa safkid dima. Kerana bimbang berlakunya fitnah, bimbang berlakunya pertumpahan darah. Wa hadhil fitnah lam tadhhar ba'd. Dan
fitnah ini ataupun bencana ini masih belum muncul. Allah saja yang tahu bila dia akan berlaku. Dan pada hari ini, Turki dan negara Syria, yang mana Sungai Furat ini daripada Turki, dia turun ke Syria. Hari ini Turki dan Syria, dua-dua negara ni dah bina empangan, beberapa empangan. Yang mana di situ adanya kilang-kilang yang menyebabkan air makin berkurang. Mungkin ini menjadi penyebab akan munculnya emas yang berbentuk bukit tu. Tapi kita seperti mana yang saya sebut sebelum inilah, kita bila baca hadis-hadis seperti ini, ya, kita beriman, tapi kita jangan terlalu tergesa-gesa. Kita biarkan sehingga munculnya tanda yang nyata. Memang Nabi SAW cerita kat kita untuk kita bersedia. Tapi bukan kita ni meneka-neka, lepas tu kita buat kepala kita sendiri, kita kata, ni confirm ni, inilah makna yang sebenar, ni confirm. Seolah-olah kita tahu inilah yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasul, sedangkan tandanya masih belum jelas. Ini bahaya. Jangan. Hati-hati tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Kita kena hati-hati, jangan terlalu tergesa-gesa. Al-ajalatu minasyaitan. Kerana sifat tergesa-gesa ni datang daripada syaitan. Ini disebut dalam hadis. Kita tunggu dulu. Relax dulu. Sehingga muncul semua tanda jelas seperti mana yang Nabi SAW sebut. Baru kita sebut, inilah mungkin yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut. Bukan apa, takut-takut nanti kita duk teka-teka, sifat dia belum jelas habis lagi. Kita duk kata, inilah makna yang sebenar. Sedangkan bukan. Pengakhiran dia tak sama seperti mana pengakhiran yang disebutkan dalam hadis. Tak ke kelang kabut kita? Kan? Kita akan jadi kelang kabut. Orang akan tanya kita, Syekh kata macam ni, Ustaz kata macam ni. Tiba-tiba tak ada pun. Sebenarnya, takkan kita nak kata macam mana Syiah kata? Syiah macam tu. Zaman dulu, Syiah ni, dia kata, Mahdi hilang di dalam gua. Dia akan muncul setelah setelah beberapa hari, dia akan muncul sebagai Mahdi. Tiba-tiba tak muncul. Orang pun jadi pelik. Kenapa tak muncul? Syekh kata muncul. Dia pun kata, sebenarnya Tuhan ubah rancangan. Yang ubah rancangan ni kita. Tuhan dia tak boleh ubah, bukan tak boleh ubah. Tuhan dia tak akan ubah sebab dia maha mengetahui mana. Tuhan tak perlu ubah. Dia tahu apa yang berlaku. Dia tahu apa yang berlaku. Jadi Tuhan ni tak ada ubah-ubah rancangan. Dia tahu apa yang akan berlaku, apa yang sedang berlaku, apa yang telah berlaku. Semuanya berada dalam pengetahuan Tuhan. Tak perlu untuk ubah pun. Yang ubah ni kita. Kenapa kita ubah? Sebab kita tak tahu masa akan datang. Mungkin hari ni kita punya plan macam ni. Esok kita punya plan macam ni. Jadi sebab itu jangan terlalu cepat dalam nak mengaitkan mana-mana peristiwa yang berlaku di zaman kita, kita kaitkan dengan hadis, sedangkan zahir sifatnya masih belum 100% sama. Jangan. Kerana bimbang, kita akan terjebak dalam perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, ataupun kita seolah-olah bercakap bagi pihak Allah dan Rasul sedangkan kita tidak ada ilmu tentangnya. Sedangkan Allah Ta'ala akan mempertanggungjawabkan kita atas apa yang kita cakap. Bila kita kata ini kehendak agama, orang akan percaya. Orang ingat, betul lah ini kehendak agama. Tapi sebenarnya tidak. Wallahu Ta'ala a'lamu bis-shawab. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri kita bersama. Saya rasa cukuplah sekadar itu untuk malam ni. InsyaAllah, jika ada kesempatan yang lain, kita bertemu lagi. Saya tengok kalau ada soalan dan komentar. Siapa-siapa yang nak kritik saya silap di mana-mana boleh kita tahu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya sikit pasal program dialog Ustaz Salman dan Ustaz Noor? Terus, adakah hanya membahas hadis jariah, sahih ke tak sahih, dia hujah masing-masing, ataupun dia bahas sekali dengan makna hadis tersebut dari sudut pandang masing-masing? InsyaAllah, yang bertanya terima kasih banyak. InsyaAllah, dialog ini akan dianjurkan oleh Teratak Hadis dan KUIPS akan menjadi penganjur bersama. Akan dibuat di KUIPS, di auditorium kita, dan dia akan bahaskan semua perkara yang ada kaitan dengan hadis tersebut. Dari sudut sanadnya, dari sudut kesahihannya, dari sudut maknanya. Semua akan dihurai sekali. InsyaAllah. Jadi saya menjemput sahabat-sahabat
untuk hadir ke auditorium pada 19 hari bulan Ogos ini di KUIPS, auditorium KUIPS secara fizikal. Siapa yang tak mampu buat secara hadir secara fizikal, kita akan beri ruang untuk hadir secara online. InsyaAllah ada 2 media yang akan buat live, iaitu Pro Media Tajdid dan juga Suara Sunnah. Yang mana kedua-dua channel ini memang biasalah bagi mereka yang sentiasa ikut kuliah asatizah daripada Perlis. InsyaAllah mudah-mudahan program ini akan dapat menjelaskan, menghuraikan kekusutan hadis jariah ni, insya-Allah. Siapa yang tak tahu hadis jariah? Hadis jariah ni yang hadis yang Nabi tanya kepada hamba perempuan, di mana Allah? Dia kata fis sama, di langit. Adakah hadis ni sahih ataupun tidak? Kita nantikan Ustaz Salman akan berbahas dengan Ustaz Nodrus, yang mana mereka mempunyai clash point, perbezaan pandangan berkenaan dengan hadis ini. Ada yang kata hadis ini tidak sahih, muttarib dan sebagainya, ada yang kata sahih. Jadi kita tengok, orang awam kita tengok. Tak faham tak apa, kita boleh ulang. Nanti akan ada ulasan-ulasan setelah daripada dialog ini berlaku. Kita nak mencari kebenaran, bukan nak bergaduh. Kita nak cari kebenaran. Kalau benar selama ni kita salah, tiba-tiba terbukti kita salah, dan memang ada bukti kita salah, kita akan betulkan. Kerana sifat orang mukmin, allazina yastami'una alqaul fayattabi'una ahsana. Orang yang mendengar kata-kata dan mengikut yang terbaik. Jadi itulah saja yang boleh saya sampaikan pada malam ini. Soalan satu je. Terima kasih banyak pada semua yang hadir pada malam ini. Terima kasih banyak kepada Nur Islam Academy, Kak Lin, Datuk Seri Ayub dan yang lain-lain lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak kerana menganjurkan kuliah kita pada malam ni. Maaf saya tersalah kata, tersilap bahasa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih, Prof. Recording stopped.